InsyaAllah. Cubaan satu dua. Cubaan satu dua. Boleh? Baru ke? Baru ni? Baru kan? InsyaAllah. Ini baru ni semangat lebih sikit. InsyaAllah. Kita mulakan kuliah maghrib malam ni. InsyaAllah kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab izam sya'ulahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala zaidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ma'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Tak dengar suara. Tekan sikit ni. Wire hitam. Tekan sikit. Cabut dulu. Cabut. InsyaAllah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Para Islam ghariban wa sa'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maksudnya Islam itu bermula dalam keadaan asing ataupun dalam keadaan dagang, dan dia akan menjadi kembali menjadi asing atau dagang. Berbahagialah pada orang yang asing ataupun orang yang berdagang. InsyaAllah. Tolong tekan. Dia tunduk sangat. Tunduk. Angkat sikit. Okey dah. Dah. Masih dah. InsyaAllah. Tunduk. Mana imam tadi? Hilang dah. Ada kerja? Oh, mana ngaji? InsyaAllah. Jadi yang saya hormati, yang saya muliakan pengurusi kita, seluruhnya saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama insya-Allah malam ni untuk kita sambung kuliah kita, dalam bab tauhid ataupun bab akidah, kitab Hakikat Hidup Beriman. InsyaAllah. Kita masih lagi dalam pembahasan berkenaan dengan hukum tu kan? Hukum taklifi, hukum wada'i, hukum adi. Hukum adi. Dan kita berada di muka surat berapa tu? 114 dah. Okey, 114 berkenaan penciptaan langit dan bumi. InsyaAllah. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahar yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma
ala wa huwal azizul ghaffar. Ala wa huwal azizul ghaffar. Surah Az-Zumar ayat 5. Maksudnya apa tuan-tuan? Khalaqas samawati wal ard. Dia yang Allah Taala itu yang mencipta langit dan bumi. Allah Taala mencipta langit dan bumi bil haqqi, dengan benar. Mana dengan tujuan. Dengan benar atau pada tujuan lah. Tujuan Allah Taala mesti ada tujuan. Allah Taala cipta langit dan bumi. Tak adalah Allah Taala cipta bumi ni sesaja je, tak ada. Itu juga dengan manusia kan. Allah Taala mencipta manusia ni mesti ada tujuannya. Kalau Allah Taala sebut dalam Quran tu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi tujuan penciptaan langit bumi antaranya ialah untuk beribadah. Kerana kita ni duduk dalam bumi, dalam alam yang luas. Alam yang luas terbentang ini, yang kita pun tak terjangkau alam ni, tuan-tuan. Maksudnya yukawilul laila 'alan nahar. Dia yang menjadikan malam melingkari siang dengan gelapnya. Dan wa yukawilun nahara 'alal lail. Dan dia yang menjadikan siang melingkari malam dengan cahayanya. Dan dia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya. Semuanya beredar menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya bergerak pada satu tempoh yang tetap Allah Taala. Ingatlah, ala wa huwal azizul ghaffar. Ingatlah dialah yang maha kuasa lagi yang maha mengampuni. Nanti nak cerita tentang kejadian fenomena lah, kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam. Yang mana kita pun tak boleh nak tahan lah siang malam ni. Bila sampai matanya mesti akan berlaku siang. Bila sampai masanya akan berlaku malam. Di mana bumi kita ni berputar kan. Bumi kita ni berputar daripada timur ke barat. Kan? Di akhirat besok, dah ada hujung dunia besok, terbalik pula. Daripada barat ke timur. Daripada barat ke timur. Sekarang ni daripada timur ke barat. Daripada timur ke barat. Semuanya bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada siapa pun boleh menahan bumi ni berputar. Tak boleh. Siang malam pun tak boleh kita nak tahan dah. Walaupun manusia ni punya senjata yang canggih-canggih lah, hebat-hebat manusia kan. Terutama sekali orang barat lah. Orang barat mengaku mereka hebat, bagus. Mereka boleh meneroka sampai, ada kononnya sampai ke bulan. Mereka hantar ke, contohnya kapal angkasa kan, sampai ke planet Mars dan sebagainya. Walaupun makan masa yang lama. Ada yang menyatakan sampai ke Mars itu tempohnya 6 bulan. 6 bulan pun sampai sana. Bayangkanlah tuan-tuan jauh dia. Kan? Tak terjangkau kita dah. Tapi barat mereka hebat, bagus. Dan mereka ada tu ISS tu. Pusat center tu. Angkasa lepas kan, pusat angkasa lepas tu. Yang ke angkasa sana tu. Jadi contohnya macam Amerika, Rusia, China. Jadi kuasa-kuasa besar ni dia punya stesen ke sana. Mereka ada stesen ni lah kat angkasa IS tu. Mereka ada pejabat mereka lah. Itu sebabnya mereka ni sentiasa hantar dia punya angkasawan dia. Sentiasa hantar. Turun ni, naik ni lah. Naik ni, turun ni. Sentiasa bertukar ganti. Sentiasa ada orang kat ISS tu lah. Tetapi itu semuanya di kantar biasanya saintis lah. Saintis, orang bijak pandai lah dalam bab berkenaan angkasawan ni. Okay. Orang kita pun pernah ada sekali kan. Pernah sekali dulu dia hantar lah. Tu pun tahu banyak duit habis. Kan? Banyak duit habis. Macam tu. Susah lah. Tapi tak tahulah Malaysia akan datang. Akan datang tahulah kalau Malaysia besok boleh buat satu pejabat kat AS tu. Bagus juga kan? Baik. Jadi perkataan kawara dalam ayat tersebut membawa maksud melindungi
Yang berarti mengikut keadaan yang bulat bujur. Keadaan yang bulat bujur. Bumi bukanlah bulat semata-mata, tetapi membujur sedikit di hujungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal arda ba'dzalika dahaha. Wal arda ba'da zalika dahaha. Dan kemudian bumi itu dihamparkan. Jadi perkataan dahaha ini bermaksud dihamparkan. Juga bermaksud telur burung kasawari yang bujur. Juga merupakan makna lain kepada dahaha ini ialah telur burung kasawari yang bujur. Yang mana telur itu keraslah kulit dia. Kulit dia keras. Kita boleh berdiri atas telur tu. Mungkin tuan-tuan pernah, siapa yang pernah pergi melawat zoo kan, yang ada tempat kasawari ni, kadang tempat zoo tu kadang dia bagi peluang lah, bagi peluang naik burung tu, burung unta kan, burung unta, selain itu burung unta lah. Dia punya telur tu besar lah, telur dia besar, keras, dia punya kulit tu keras. Kita boleh berdiri atas dia. Boleh berdiri. Tapi kalau badan besar sangat mungkin tak boleh lah. Tapi kalau setakat badan kita ni, tuan-tuan, ada masalah. Kalau berdiri atas telur tak pecah telur tu dah. Telur kasawari. Jadi telur kasawari ni, telur dia tu dia membujur sikit lah. Dia bujur. Dia tak adalah bulat sangat, dia membujur sikit. Jadi bumi tu macam tu lah ibaratnya, membujur. Inilah bukti segala sesuatu yang menjadi persoalan akal manusia dijawab oleh Allah Ta'ala dengan jelas. Jadi dalam Quran ni dah sebut dah. Orang saintis barat kadang dia jumpa benda ni kemudian, tapi sebenarnya Quran tu dah ada dah. 1400 tahun lepas benda tu dah sebutlah dalam Quran. Macam tu. Macam hari tu kita bincang tentang teori Big Bang kan. Teori Big Bang, letupan. Ayat Quran yang belakang hari tu kita baca. Alam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Surah Anbiya ayat 30 di belakang. Apakah orang kafir tidak mengetahui bahawa langit dan bumi itu kedua-duanya dahulunya merupakan suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan kedua-duanya, dan daripada air kami jadikan sesuatu tadi. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Maka mereka tak beriman. Jadi asalnya langit bumi ni asalnya dia bercantum. Asal bercantum. Kemudian sampai satu taat dan ketiganya benda tu meletup. Big Bang lah. Teori Big Bang tu meletup lah. Bila meletup, tu yang terpecahnya tu. Adanya planet-planet, bintang-bintang, matahari dan sebagainya lah. Macam tu. Itu dia teori Big Bang. Kalau kita lihat dalam, kalau rajin tentang Google dalam internet, dia kata Syekh Tantawi Jauhari, dia sebut dalam kitabnya Al-Jawahir. Syekh Tantawi Jauhari dia pernah sebut dalam kitabnya yang bernama Al-Jawahir, yang mana kitab ni ditulis sekitar tahun 1120. Menyebutkan apa yang dijelaskan oleh Quran, langit yang banyak dan bumi ini termasuk matahari, bintang-bintang dan segala alam yang ada di dalamnya, semuanya bercantum padu sebelum ini. Kemudian Allah Ta'ala pisahkan ke semuanya. Ayat ini adalah mukjizat yang membuktikan bahawa tentang kebenaran Quran. Kerana ilmu berkenaan perkara ini hanya dapat diketahui pada waktu kemudian. Setelah saintis ni hantar angkasa, kemudian pakai teropong dah. Macam barat dia buat teropong yang besar-besar ni. Teleskop lah nama dia. Teleskop ni gunakan untuk mencerap. Kenapa dikatakan cerap? Kenapa tak kita kata melihat bintang? Digunakan perkataan cerap kerana cerap ni dia bukan hanya sekadar melihat. Cerap ni bukan hanya sekadar melihat. Dia masalah mengkaji. Kita gunakan istilah cerap. Dia kaji benda tu.
Dia bukan saya tengok je, kaji. Tengok ni bintang ni duduk kat mana, besok dia duduk kat mana, lusa dia duduk kat mana. Okey? Macam tu. Itu dikatakan ilmu astronomi. Ilmu berkenaan kajian bintang. Tak semua orang ada ilmu ni. Jadi tuan-tuan, menurut teori Big Bang, alam ini asalnya bercantum padu. Kemudian berlakulah satu letupan yang kuat. Cosmic explosion nama dia. 10 hingga 20 bilion tahun yang lampau. Yang dinamakan teori Big Bang. Sejak itu berlakulah pengembangan dan penyejukan, expanding ataupun cooling, sehingga akhirnya lahirlah bintang-bintang, galaksi dan seumpamanya. Nampak? Jadi teori ini asalnya diasaskan oleh formula General Theory of Relativity yang diutarakan oleh Albert Einstein tahun 1915. Kemudian pada tahun 1922, seorang pakar fizik daripada Rusia, Alexander Friedman, mengembang dan mengukuhkan lagi tentang teori Big Bang. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menemui bukti-bukti kukuh menyokong tentang teori ini. Dengan menggunakan alat yang canggih, beliau mendapati alam ini sedang berkembang. Nampak? Jadi alam ni dia berkembang. Macam tu. Jadi pertemuan ini menungkuhkan lagi pendapat menyatakan alam ini bercantum pada asalnya. Kemudian diikuti satu letupan besar. Kerana letupan itu menyebabkan pengembangan kepada alam. Pengembangan pada alam. Okey. Jadi kita ni duduk di alam, memang alam tu dah berlakulah letupan itu. Kemudian hari itu kita ada sentuh tentang black hole kan? Black hole kan? Itu. Di alam ini tuan-tuan, rupanya ada satu lubang black hole nama dia. Lubang hitam, lohong hitam ataupun lubang hitam lah. Cuma lubang hitam ni susah nak dilihat. Kalau mata kasar memang tak nampak lah. Tak nampak apa lah. Kita bintang-bintang pun, kalau mata kasar pun tak banyak mana bintang kita nampak. Tak banyak bintang masa kalau ikut pada mata kasar kita. Kalau nak banyak bintang ni kena pakai teleskop, nampaklah rupa-rupanya bintang ni beribu-ribu kat alam sana tu. Kat langit sana banyak beribu-ribu. Dan di langit ini dia ada satu fenomena namanya black hole, lubang hitam. Lubang hitam ni ialah satu keadaan yang mana dia mempunyai satu tarikan graviti yang kuat. Apa saja benda melintas depannya dia sedut. Apa saja benda melintas depannya dia sedut. Dia macam vacuum lah. Vacuum cleaner kan. Tahu kan? Yang tuan biasa cleaner kapet kan. Black hole tu macam tu lah. Dia sedut. Malahan cahaya yang lalu pun dia boleh sudut. Cahaya kan laju kan. Pergerakan cahaya ni sangat laju, pantas. Cahaya tu pun kalau lalu depan black hole tu dia boleh sudut. Kalau kita orang sudut memang rosak lah. Memang tak keluar lah. Memang tak dapat dikesal lagi lah kalau dah masuk dalam black hole itulah. Macam tu. Ini pun fenomena alam yang mana asalnya penciptaan Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala cipta. Jadi di alam ni ada benda tu. Tapi benda tu tak terjangkau lah oleh kita. Jadi ahli sains je lah. Mereka lah buat kajian dan dalam buku-buku sains pun ada benda tu. Dalam buku sains, dalam internet pun ada, dalam YouTube pun tuan. Kalau tuan rajin cek lah, type lah black hole. Apa itu black hole? Lubang hitam yang terdapat di angkasa. Baik, itu semua adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Baik. Jadi perkataan dahaha ini bermaksud dihamparkan. Juga bermaksud telur burung kasawari yang bujur, burung unta kan. Inilah bukti segala sesuatu jadi persoalan akal manusia dijawab oleh Allah Ta'ala dengan jelas. Segala perkara daripada hukum akal dibawa kepada hukum adat, akhirnya dibawa kepada hukum syarak. Asalnya hukum akal, lepas tu pergi pada hukum adat, lepas tu pergi pada hukum syarak. So mana ada 3 pembagian hukum lah yang kita sebut sebelum ini. Dalam Islam, kita akan bertemu dengan berbagai-bagai perkara yang mungkin kita tidak terfikir akan kebenarannya. Sebagai contoh dalam Quran,
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ya ma'syaral jin, wahai sekalian jin dan manusia, in istata'tum, jikalau kamu mampu, an tanfuzu, bahawa kamu melintasi ataupun menembusi penjuru langit dan bumi. Kalau mampulah kamu nak tembus kan langit bumi ni, cubalah tembus. Fanfuzu, cubalah tembus. La tanfuzuna illa bisultan. Kamu takkan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan, kekuasaan. Kekuatanlah yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kamu. Kalau Allah Ta'ala tak anugerahkan, kamu takkan mampulah. Kalau tak ada kekuatan, kita nak angkat badan kita pun tak boleh. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa, nampak, Nabi dibawa, bukan Nabi terbang, tapi Nabi dibawa oleh malaikat, kan. Nabi dibawa untuk naik ke langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menembusi langit. Langit ni kalau ikut dalam kitab-kitab, dia kata langit ni pun dia ada macam-macam jenis. Dia ada langit daripada perak, langit daripada tembaga, langit daripada tu, macam-macam timah dan macam-macam jenis langit. Jadi benda ni bukan senang nak tembus, susah nak tembus. Langit pertama pun kita tak terjangkau. Angkasawan pun, kan, pun tak terjangkau langit pertama, kan. Sedangkan langit ada 7 lapis pula tu, kan. Jadi Nabi, kan, tapi sebenarnya Nabi itu dibawa naik, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima kepaduan sembahyang. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wahai jin manusia, kalau kamu mampu nak tembus langit bumi ni, cuba tembus. Kalau mampu nak tembus, la tanfuzu, kamu tak mampu dah, memang tak mampu, tak boleh nak tembus, kecuali bisultan, kecuali kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Kalau ada kekuatan barulah boleh, kalau tak boleh. Tengoklah. Kemudian Allah Ta'ala telah menerangkan tentang penjelajahan langit kepada masyarakat 1400 tahun dahulu, yang pada waktu itu jumlah mereka yang pandai membaca pun masih boleh dibilang dengan jari. Mungkin masyarakat pada waktu itu tak terfikirlah bagaimana untuk sampai ke bulan dan menembusi langit. Akan tetapi pada masa sekarang, perkara yang demikian tidaklah menjadi mustahil, kerana telah ada atas manusia yang telah sampai ke bulan dan menjejaki langit. Cuma langit ni langit mana? Wallah alam lah. Sebab langit ni memang tinggi, kan, tak terjangkau sini langit ni. Kalau setakat planet-planet tu bolehlah. Planet-planet pun yang berdekatan dengan bumi. Planet-planet yang berdekatan dengan bumi. Planet tu pun banyak. Planet Mustari, planet Pluto. Yang jauh tu planet Pluto jauh, kan. Mustari, planet Zuhal, kan. Kalau tuan-tuan, kalau macam budak-budak ni, kan, yang MAIS ni, yang bahagian falak ni, kan, mereka ada bahagian falak tu. Kadang dia bawa teropong dia, kan, bawa teropong dia tengoklah. Kalau ada program, tapi sekarang ni banyak nak program pun banyak tak boleh buat program. Kalau ada program-program, kadang dia orang turun. Dia turun, dia bawa teropong dia 3-4 biji besar-besar tu, dia ajaklah, jom tengok dia. Tengok, dia tunjuklah, oh ni planet apa, nampak planet tu, tapi jauh lah benda tu. Nampaklah, tu boleh nampaklah. Kan teropong tu pun bukannya murah, mahal, 20,000 dia. Kalau setakat teropong ni yang besar-besar ni RM1 je, ke kedai pun melambat. Ke kedai pun melambat teropong tu. Yang budak-budak tu, kan, tu banyak lah kedai tu. Ni teropong yang nak cerap bintang bulan ni, itu RM20,000 harga dia. Yang dekat apa tu,
Tak silap saya 14 juta. Ya, Teluk Kemang tu. Yes. Tu. Topong itu harga dia tak silap saya 14 juta. Harga dia. Daripada dia dibeli daripada USA bawa sana. Je tu. Kalau tuan-tuan ada masa besok, kalau COVID ini dah besok, ada masa pergilah sana. Kan? Minta lah nak tengok kan. Nak cerap lah gitu. Boleh tengok. Baik InsyaAllah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan bagi segala sesuatu tu benda daripada air itu segala benda yang hidup. Kami jadikan daripada air itu segala benda yang hidup. Tidakkah mereka percaya? Macam binatang-binatang ni dia daripada air. Kita manusia daripada tanah. Kita daripada tanah. Jin syaitan daripada api. Malaikat pada nur. Malaikat pada nur. Yang selain itu dijadikan daripada air. Binatang-binatang dijadikan daripada air. Jadi demikianlah benarnya kenyataan tersebut yang datangnya daripada Allah Ta'ala, Tuhan pencipta sekian alam. Pernah suatu ketika Umayyah bin Khalaf bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, bolehkah Allah Ta'ala menghidupkan tulang-tulang manusia yang telah mati? Boleh tak tulang-tulang yang dah hancur ni dihidupkan semula? Boleh ke tak? Boleh. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut kan kisah perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nabi Ibrahim dengan Namrud, kan? Dan juga Nabi Ibrahim diminta untuk menunjukkan Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang mati. Arti ni bawa 4 ekor binatang tu disebut dalam Quran tu. 4 ekor jenis burung. 4 jenis ekor burung. Jadi dialog antara Allah Ta'ala dengan Nabi Ibrahim. Satu hari Ibrahim minta pada Allah, ya Allah, kan, benarkah berlaku kiamat ni? Betul ke kiamat berlaku? Allah Ta'ala kata, takkan kau tak percaya Ibrahim tentang kiamat, hari kebangkitan? Bukan aku tak percaya ya Allah, tapi nak supaya hatiku semakin mantap, supaya hatiku mantap lah, kukuh lah. Jadi Allah Ta'ala kata, kau ambil lah wahai Ibrahim 4 ekor burung. 4 ekor burung, 4 ekor jenis burung lah. Yang jenis burung ni, ayam pun jenis burung juga kan. Ayam, jantan, ayam betina ke apa benda tu yang jenis burung lah. Yang burung biasa ke, burung gagak ke, burung elang apa. Jadi 4 ekor lah jenis. Jadi 4 ekor tu kau sembelih. Dah sembelih, kau potong, cincang lah. Kepala tu kepala dia asingkan. 4 ekor tadi kepala dia asingkan. Badan-badan dia semua dicincang-cincang dan digaulkan. Dicampur-campur adukkan lah 4 ekor burung tadi. Kemudian kau letakkanlah kepala dia tadi, ada 4 kepala dia kan, letak kepada 4 buah gunung. Letak pada 4 buah gunung. Bila kamu dah letak pada 4 buah gunung, maka kau serulah bina yang tadi, daging-daging dah dihancur semua, dah bergaul tadi, kan? Serulah untuk bertemu kepada kepala masing-masing. Jadi daripada itu serulah. Seru aja, semua binatang-binatang tadi cari dia punya kepala dia. Terbang cari kepala dia. Nampak? Disebut dalam Quran. Kita ingat surah apa? Ali Imran tak? Jadi semua bertemu cari dia punya kepala dia. Ini nak menunjukkan pada tentang buktikan kepada kita bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa lah, berkuasa menghidupkan semula benda yang telah hancur dulu. Benda dah rosak, dah hancur, dah menjadi tanah, boleh Allah Ta'ala hidupkan semula dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala mudah mencipta alam ini, mudah juga Allah Ta'ala buat penciptaan kali kedua. Betul tak? Biasanya kalau kali kedua senang kan? Biasa kali pertama susah lah. Tapi Allah Ta'ala buat kali pertama senang. Kalau kedua lagi senang lah. Kalau kita buat satu benda tu kali pertama tu bukannya susah kan? Tak pernah buat.
Contohlah repair kereta lah, repair enjin kereta. Repair enjin kereta, contohnya repair gearbox. Siapa boleh repair gearbox? Tak ramai yang boleh repair gearbox. Tak ramai yang boleh. Biasanya kalau macam mekanik-mekanik yang dah lama lah, dah otai lah, yang lama-lama dah otai ni, dia boleh lah repair. Cina pun kadang ada juga. Cina pun spesialis kalau dia ambil gearbox je. Dia tak ambil benda lain. Mana kalau kita nak repair gearbox, pergilah kedai tu. Dia takkan ada kedai lain. Sebab dia spesialis gearbox saja kan. Jadi repair gearbox tu satu benda yang sangat susah. Sebab dia punya komponen dalam tu banyak sangat. Dia berlapis-lapis. Kalau tuan-tuan pernah tengok gearbox kan, dalam itu piring itu terlalu banyak. Piring terlalu banyak. Berlapis-lapis piring dalam tu. Bayangkan kalau bosannya berlapis-lapis dalam tu, susun dia. Tak macam-macam jenis nama dalam tu. Kali pertama kita belajar memang poning lah, memang tak boleh lah. Kan? Tapi kalau dah lama-lama boleh tak? Boleh kan? Walaupun benda tu asalnya susah, tapi lama-lama besok kalau kita selalu buat, boleh buat. Akhirnya boleh berniaga kan? Boleh berniaga. Mana kalau orang rosak ni, dia masalah gearbox atas kat kita. Tapi tak ramai lah yang menceburi bidang ni. Tak ramai pun. Sebab benda ni susah. Benda susah. Nak repair pun tuan-tuan, gearbox ni bukan sikit duit dia. Gearbox ni kalau rusak, paling tidak pun 3-4 ribu terbang lah. Betul tak? 3-4 ribu duit terbang. Kalau gearbox ni bermasalah. Biasa kan? Memang banyak duit lah pasal keluar. Tapi kalau dah tukar tu tuan-tuan, memang sonjung lah buat kereta tu. Sonjung kan. Kalau tidak kan tersangkut-sangkut lah tu. Kojap tak masuk, gear tak masuk, asyik tak masuk kan. Dah tersangkut-sangkut lah. Kojap tak gerak. Nampak? Itu masalah gearbox ni berat. Yang tu sebabnya kereta kena jaga betul-betul kan. Yang dah rosak memang banyak lah duit je. Jadi kita lihat kepada tadi. Jadi pernah suatu kita, Umayyah bin Khalaf bertanya kepada Rasulullah, bolehkah Allah Ta'ala menghidupkan tulang-tulang manusia yang telah mati? Maka datanglah jawapan daripada Allah Ta'ala, ayah sabul insanu ala najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Adakah manusia itu mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang mereka? Ya, kami berkuasa menyusun semula dengan sempurna jari-jari mereka. Nampak? Allah Ta'ala mampu menyusun semula jari-jari kita besok. Bila berlaku kiamat, hidupkan semula. Tiupan sangkakala yang kedua. Dia ada dua tiupan sangkakala kan? Tiupan sangkakala pertama, tiupan mematikan. Semua orang mati. Yang terdapat di alam ni semua mati. Kemudian tiupan kedua, tiupan dibangkitkan semula. Nampak? Di mana saja kita mati, semua akan bangkit. Kau mati dalam tanah ke, kau mati dalam perut jerung ke, kau mati kena gilis ke, kau mati kena lotup dengan bom ke, tak? Kau mati duduk dalam MS apa tu? 370. Sampai sekarang tak jumpa ni. Tak jumpa kan teman-teman tu. Semua besok akan dibangkitkan. Sekali tiupan saja oleh malaikat Israfil kan. Semua akan bercantum semula. Bercantum balik semua daging-daging semua, tulang-tulang semua, walaupun dah bercampur dengan tanah, semua akan dibangkit semula dan bergerak kepada masyarakat untuk dihisap segala amalan-amalan manusia tu kan. Macam tu. Sama lah macam tadi Allah Ta'ala menyusun. Allah Ta'ala mampu menyusun tulang-tulang jari-jari kita balik. Dia mampu susun. Dan pada jari kita ni dia ada satu rahsia, iaitulah cop jari. Cop jari pada ibu jari kita ni. Cop jari inilah, garisan-garisan inilah yang membezakan kita dengan orang lain. Yang membezakan kita dengan orang lain. Itu sebabnya macam kes-kes kecurian ke, kes-kes bunuh,
yang pakar forensik kan, antara benda yang mereka dapatkan bukti tu ialah cap jari lah. Cap jari, lepas tu adalah benda-benda lain lah kan. Macam rambut ke, darah ke, tu antara benda-benda spesimen yang boleh dijadikan sebagai barang bukti lah. Untuk buat testing lah, dia kena test kimia punya. Jabatan Kimia dia akan buat test kan. Salah satu pergi DNA pun juga. DNA untuk nak mengesahkan nasab. Salah satu cara untuk tujuan DNA ini bukan saja dalam bab pembunuhan, malah antara tujuan DNA ini ialah untuk mengesahkan nasab. Sebab ada kes beberapa orang klien saya pernah datang pejabat agama kan, berkenaan dengan nasab. Dia nak nikah, masalah wali lah. Wali itu betul tak ahli tu adik-beradik dan sebagainya. Kadang ada juga kadang pasangan ni kan, wali dia ada masalah wali lah. Kadang wali tu dia kata wali adik-beradik, tapi tak ada bukti tengah adik-beradik. Tak ada sijil kelahiran, tak ada sijil lahir, tak ada IC, tak ada kan. Tapi itu adik-beradik dia. Sebab apa tak dapat dipastikan itu anak dia, kena buat ujian DNA dan sebagainya. Banyaklah kerja dia, lambatlah. Antara salah satu sebab kata perempuan ni kadang-kadang dia terhalang sebab nak kahwin, dia masalah wali dia. Wali kadang itulah seorang wali dia, adik dia. Masalah adik dia pun tak dapat nasab dengan dia pula. Tak dapat pastikan ke adik dia betul. Tidak apa, adik tidak ada dokumen. Tak ada sijil beranak, tak ada IC pun tak ada. Tapi itu adik dia. Memang adik dia. Tapi masalah lah. Masalah kena buat ujian jadi semua kan. Pergi Putrajaya untuk dapatkan laporan DNA, betul tak tu adik dia. Sebab nak kahwin, masalah nak kahwin lah antaranya. Baik, saudara. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabat masih belum pun mengetahui rahsia di sebalik jari-jari manusia, atau dalam arti kata yang lain, ira-ira jari manusia. Sehinggalah pada tahun 1102 di Scotland, para pengkaji telah menemui kaedah cap jari untuk membezakan identiti seseorang. Ini salah satu cara lah untuk kita nak pastikan identiti seorang itu dengan salah satu cap jari. Masalahnya kalau kadang orang yang mencuri tu dia pakai sarung tangan. Bila pakai sarung tangan, kita tak boleh ambil sap jari, tak boleh. Kalau dia tak pakai sarung tangan, bolehlah mungkin ada benda-benda dia pegang. Dia pegang pisau ke, dia pegang dinding ke kan, dia pegang pintu ke kan, ataupun ada kesan pada tubuh orang yang dibunuh ke kan, orang yang dijerut ke, ada tali tu, ada kesan dia pada tali tu, cap jari dia. Bolehlah dapat lah. Bolehlah kita pastikan orang tu kan yang buat itu. Tapi nak nilai itu bukan daripada sudut tu saja, banyak benda nak nilai. Mungkin cap jari tu cap jari lama, mungkin cap jari lama, mungkin cap jari baru. Kalau cap jari tu cap jari baru, jadi kemungkinan ada kaitan lah dengan kes pembunuhan tu. Kalau cap jari tu cap jari lama, macam mana? Tak boleh kita nak sabitkan dengan pembunuhan tu. Kemudian nak kena juga tanya daripada saksi pula, tanya betul tak si Ali ni berada di tempat ni sekian, betul tak? Dia tak ada tempat tu, dia ada kat Rumah Den. Kan? Dia ada kat Rumah Den masa tu. Banyak benda lah nak kena apa? Nak kena periksa, nak kena cek, nak kena interview saksi lah kan. Barulah dapat benda tu disampaikan kesalahan di buat pendakwaan dan sebagainya. Kalau tak ada. Kalau minta kad muat dia tak dapat dia kan. Macam tu. Baik. Jadi walaupun nampak sama, tetapi Allah Ta'ala telah menciptakan dalam bentuk yang berlainan antara satu dengan yang lain. Nampak? Walaupun adik-beradik, cap jari tetap berlainan. Walaupun contohnya kembar. Kan ada orang kembar kan, kembar seiras, kembar tak seiras. Kembar seiras ni memang sebiji, sama rupa dia. Kita mau tak boleh nak beza mana kakak mana adik kan, mana kakak mana adik. Kalau kembar laki-laki perempuan senang nak beza, seorang laki seorang perempuan, ni abang dia adik kan, senang nak beza. Tapi kalau dua-dua kembar, perempuan lelaki kembar, lepas tu seiras, sebiji sama,
Kita pun tak tahu nak bezakan. Sampaikan mak ayah pun poning nak bezakan. Anak dekat mana satu, kakak mana adik. Jadi yang membezakan ialah cop jari. Cop jari lah. Kerana cop jari masing-masing tidak sama. Itulah keunikan, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dalam Islam, Allah Taala telah memberitahu pada kita sesuatu yang akan berlaku dan ianya pasti akan berlaku. Dalam Quran juga Allah Taala berfirman tentang kelebihan menuntut ilmu. Apa Allah Taala sebut dalam Quran? Allah waliyul ladzina amanu, Allahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya Allah Taala telah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan akan beberapa derajat ataupun tingkatan. Dan Allah Taala amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini dalam untuk ilmu pula lah. Tadi kita dah bincang tentang alam, tentang ciptaan manusia, hari kebangkitan, kan? Tentang Big Bang dengan teori apa lagi? Black hole dan sebagainya. Sekarang ni tentang ilmu pula. Jadi akal manusia suka pada ilmu. Manusia ingin bijak, ingin pandai dan sebagainya. Inilah fitrah semula jadi manusia. Fitrah manusia ni dia nakkan ilmu. Bukan saja fitrah manusia ni nakkan kahwin, nakkan orang kata pasangan dan sebagainya. Fitrah manusia nak pasangan kan. Antaranya lah. Sampai itu fitrah manusia ni dia nak ilmu. Dengan ilmu tadi manusia tu akan naiklah tingkatannya. Dengan ilmu lah manusia boleh membuat pelbagai benda. Ciptaan tu ciptaan ini. Kalau tak ada ilmu boleh tak cipta? Tak boleh cipta. Nak buat benda tu pun tak boleh. Nak buat rumah mesti ada kepakaran lah. Mesti ilmu tentang buat rumah. Nak buat kereta mesti ada panduan ilmu tentang kereta. Kan? Dah buat kereta pun kan kena tahu juga kalau ada masalah kereta ni macam mana kita nak repair. Jangan kita hanya tahu buat kereta, tapi bila kereta tu rosak tak boleh nak repair, tak reti nak repair, dia tak boleh. Orang yang pakar kereta ni, dia betul-betul dia pakar kereta. Dia bukan hanya sahaja boleh design kereta, buat kereta, kan? Malah kalau kanan kereta tu rosak, dia boleh perbaiki kerosakan dia lah. Dia tahu mana rosak dia. Mana sekali dia dongar bunyi enjin tu dia tahu mana rosak dia. Kita kadang dongar bunyi enjin tahu sama je bunyi enjin Ustaz sama je, mana rosak tak ada rosak pun. Betul tak? Tapi kalau orang yang pakar ni dia tahulah. Kalau enjin macam ni, enjin kasar ke enjin halus ke kan? Dia tahu dah ni mana rosak, mana kurang, mana longgar dan sebagainya kan? Dia tahu dah. Kita tak tahu. Itu baru dengan pakar. Pakar ni dia bukan hanya sekadar boleh buat kereta, boleh design kereta, boleh cipta dengan kecanggihan teknologi kan. Sekarang semua buat kereta ni semua pakai komputer. Semua pakai komputer. Engineering punya AutoCAD, dia pakai AutoCAD. Dia punya perisiannya untuk buat kereta ni AutoCAD. Dah silap, saya tak pastilah kalau zaman sekarang, tapi dulu memang AutoCAD lah engineeringnya. Engineer punya untuk buat kereta. Jadi jangan pandai buat kereta, bila kereta rosak tak reti nak repair. Tak boleh. Dia kena tahu mana repair, mana kekurangan, kelemahan dia kan. Mesti ada spare part dia. Spare part kena ada. Tak ada spare part macam mana? Kau buat kereta tapi spare part tak ada. Tak buat apa kan? Memang jadi kepan ayam belajar kita tu. Jadi kepan ayam kalau dah rosak. Jadi akal manusia suka pada ilmu pengetahuan. Manusia ingin pandai, ingin bijak dan sebagainya. Inilah fitrah semula jadi manusia. Fitrah merupakan perasaan Allah Ta'ala yang telah dilahirkan bersama tubuh badan manusia. Semua manusia punya fitrah, walaupun tak sekolah. Nampak? Walaupun tak sekolah, masing-masing ada fitrah. Dengan datangnya Islam Islam telah menguatkan lagi perasaan tersebut. Kan? Dan Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab.
Qul, kata Allah ya Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan Allah Ta'ala, ialah orang-orang yang diberikan akal sempurna oleh Allah Ta'ala. Itu dia kata ulul albab tu. Generasi ulul albab. Mana generasi ulul albab ni? Generasi yang pandai lah. Pandai, bijaksana, dikatakan ulul albab. Dia bukan saja bijaksana dalam bab dunia, malah nak akhirat juga bijaksana. Itu yang macam MRSM tu. MRSM tu kan dibuat sekolah tahfiz ulul albab. Sebab apa? Dia nak seimbangkan dunia akhirat. Sebab MRSM ni kan lebih pada bab dunia. Betul tak? Jadi dia masukkan subjek tahfiz supaya dapat seimbangkan lah. Supaya lahirnya generasi ulul albab. Mana tentang dunia pun mereka pakar, akhirat pun pakar jugalah. Itulah tujuan dia katanya. Sampai itu ialah zaman sekarang ni dia kadang-kadang ada juga orang cerdik tapi tak semayang. Dia tak naklah macam tu. Kita tak nak kita melahirkan ramai golongan-golongan profesional, golongan engineer kan, tapi tak semayang. Tak guna juga. Kita nak orang ni berjaya dalam bab dunia, akhirat pun berjaya. Itu dia ulul albab tu buat generasi ulul albab. Betul tak? Zaman sekarang tuan-tuan tengok sekolah-sekolah tahfiz ke, sekolah-sekolah agama ke, berlumur-lumur nak masuk. Kan? Bertapih-tapih. Merayu-rayu pun ada. Tempat pula terhad. Apalah bila Covid ni lagi pula tempat terhad. Kalau biasa contoh pengambilan pelajar untuk kelas 1, biasanya contohlah kalau 200 orang. Bila Covid ni setakat 50 orang, 60 orang dia ambil. Jadi pelajar lain macam mana? Nak pergi sekolah mana? Lalas sekolah biasa. Nak masuk sekolah agama pun susah. Tempat pun terhad. Bila Covid ni lagi pula terhad pula. Kan? Kalau Covid ni habis besok tak tahu. Jadi kalau Covid dah habis ni, maknanya boleh kita terima pelajar lagi ramai. Tapi bila Covid ni terpaksa dihadkan pelajar lah. Macam tu. Dah lah masuk sekolah agama pun susah. Lepas tu di kuota pula dikurangkan lagi. Lagi pula tak dapat nak cakap lah. Ini kesan daripada Covid jugalah. Baik, sememangnya fitrah sebenarnya jadi manusia ingin pandai. Nampak? Semua nak pandai, semua nak bijak, kan? Maka datang Islam yang menyuruh dan menggalakkan manusia belajar menjadi pandai. Bahkan sesiapa yang tak pandai, yang tak belajar, tak nuntut ilmu, salah. Siapa yang tak belajar atau nuntut ilmu, maka dikira salah. Nampak? Dari segi agama. Oleh sebab itu anjuran dan galakkan mempelajari agama terlalu banyak disebut dalam Quran ataupun hadis. Misalnya Allah Taala, Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk ilmu, Allah Taala memudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita malam ni. Kan? Mudah-mudahan dengan perbincangan kita malam ni sebanyak akan membuka minda kita lah. Membuka minda kita untuk kita menghayati lah. Kan apa-apa yang dinyatakan tadi serta kita cubalah beramal insya-Allah. Mana-mana baik insya-Allah. Saya buka soalan kalau ada soalan. Ada soalan? Kelompok mana? Di angkasa. Wallah alam lah. Saya tak pergi angkasa. Tak sampai lagi. Mungkin sama, mungkin tak sama lah. Mungkin sama, mungkin tak sama. Di angkasa tu maksudnya apa? IS tu. IS tu canggih. Dia orang tu canggih semua. Kan? Dia semualah nak bulan ke, nak dia tengok bumi ke, nak tengok dunia ke.
Nak tengok orang kata, yalah semua benda dikaji. Kasar ni semua benda dikaji dia. Daripada benda yang kecil, benda besar, semua dikaji dia. Sebab saintis dia tu tak pernah ada je. Kan? Paling tidak pun contohnya kalau Amerika, paling tidak pun satu masa mesti ada 3 orang kat sana. Rusia mesti ada 3 orang. Sampai satu masa contoh 6 bulan atau 3 bulan, 3 bulan 6 bulan tukar pula. Turun yang 2 orang turun ganti dengan 2 orang yang baru pula. Biasa macam tu. Cina pun ada juga. Mereka sentiasa ada tukar orang. Sebab bila terlampau lama sana pun masalah juga. Betul tak? Yalah, di angkasa tu kan graviti dia kan tak sama kat bumi. Dia tak sama graviti dia. Di angkasa. Dari ais mana sama. Dia tengok tuan-tuan tengok dalam TV tu. Bila jatuh ke bumi ni, turun ke bumi, mereka makan masa juga nak apa balik. Nak sesuaikan keadaan bumi. Sebab bumi ni dia ada graviti dia. Kat sana mana ada graviti? Tak ada. Boleh ke sana, boleh ke sini, terbang sana tengah sini dalam tu benda tu. Tak? Allah alam lah, tak tahulah macam mana. Itu je lah. Ada soalan? Tak ada? Okay, tak ada, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina maulana Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasiyan ya fatah ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala ta'alifin. Allahumma fakana fidin, Allahumma fakana fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.